Okey, so apa sebenarnya COVID-19 ni? Sebelum ni nama dia coronavirus kan. So tu bila bila kadang-kadang anak saya tu bila saya kata COVID-19, dia akan tanya balik, dia kata, Mami, what's the difference between corona and COVID-19? Dia pun memang dah dia dah ada dia punya, budak-budak sekarang kan dia dah lain, dia macam very conscious kan about what's happening around him or her kan. Okay. So apa itu COVID-19? So as mentioned before, dia daripada family, dia sebenarnya family corona daripada corona family. Okay, so dia ni adalah daripada keluarga corona virus. So apa lagi yang daripada this family yang kita pernah dengar sebelum ni? Semua dah ada kat depan kan. So daripada SARS, MERS-CoV, dan yang terbaru adalah COVID-19. So kalau sebelum ni pun memang kita dah ada experience, Malaysia dah ada experience dengan SARS, dengan MERS-CoV. MERS-CoV memang Kementerian Kesihatan Malaysia setiap tahun kalau musim haji memang kita ada spesifik program. Kita akan ada saringan, kita akan ada health education kepada kita punya semua yang akan pergi ke haji lah. Okey? Dan sekarang ni COVID-19 yang terbaru. Sebelum ni pada tahun 2009 kita pun dilanda dengan lebih kurang sama wabak macam ni, iaitu H1N1 kan, H1N1. Pada masa tu pun sama, semua orang memang kena mobilize. Saya ingat lagi saya kena on call di KLIA. Sama sekarang ni kita ada orang yang membuat saringan di pintu-pintu masuk. Okey? Di KLIA, di Port Kelang, di Subang, Penang, semua tu ada okey? Dan siapakah dia ni? Virus yang begitu popular sekali. Dia adalah sejenis novel virus. Kenapa novel? Apa yang kita faham kena novel? Novel ni dia adalah yang baru. Okey, sebab tu kita tak tahu lagi bila yang orang baru ni, kalau contoh kalau tempat kerja kita orang baru datang, kita tak tahu perangai dia macam mana kan. Contoh kalau orang yang baru kahwin pun kan, pergi ke family baru. So kita pun tak tahu family tu macam mana. Semua yang kita tahu dia punya incubation period ada range between 3 to 14 initially, but now they scientist dia percaya sampai 27 ataupun 28 hari dia punya incubation period. Okey, incubation period tu maksudnya berapa lama dia boleh ada dalam badan kita sebelum dia menunjukkan simptom, sama ada batuk ke apa tu semua Sebab tu kalau katalah kita ada pergi ke tempat-tempat yang berisiko ni, kita perlu quarantine, kita kena buat social distancing. Maksudnya kita kena duduk kat rumah, cuba untuk limitkan kita punya exposure dengan orang-orang sekeliling selama 14 hari. Okey? Dan dia berjangkit tu macam mana? Mula-mula takut ada banyak viral kan, kata boleh berjangkit melalui pandangan mata. Tu pun ada. Tu tak tahulah, takut virus lain Okey? Tapi sekarang dia adalah melalui kontak Maksudnya kalau katalah orang tu batuk, terkena, dia boleh survive dekat permukaan selama up to 9 jam okey, tapi sebab tu kita sekarang ni yang paling penting adalah kita kena jaga personal hygiene kena hand washing semua tu okey. So situasi sekarang ini adalah situasi seluruh dunia sekarang Tengok dah berapa negara yang terlibat. Bagaimana pula di Malaysia? So sampai semalam 12.5 hari kita ada 158 kes. Alhamdulillah, touch wood, no death. So hopefully we can maintain that way. Stress Dr. Faizal dengar Dia Timbalan Pengarah Perubatan bertanggungjawab untuk hospital dan kuratif kan. Berpeluh dahi dengar. Okey. So setakat 158 orang ni yang dah discharge. Dia dah boleh keluar daripada ward sihat sebanyak 32 orang. Okey, so good news is dia ada yang orang boleh sembuh. Okey. Dan masih berada di ward sekarang adalah sebanyak 126 orang. Okey. Dan memang hospital kita sekarang ni memang
telah ada hospital Sungai Buloh memang dah jadi hospital COVID lah. Okey. So banyak yang telah dihantar ke sana, dan di bahagian kesihatan pula memang kita banyaklah buat surveillance, contact tracing semua tu kena tengok, cuba untuk control lah. Okey. So dia boleh menyebabkan penyakit teruk dan kematian, terutamanya orang-orang yang mempunyai masalah kesihatan sebelum tu lah, yang imuniti dia dah kurang sikit. Dan kalau kita tengok dia punya pattern ni, kalau tengok kanak-kanak berumur 10 tahun ke bawah memang tak ramai yang kena. Kalau kena pun dia orang macam self-limiting. Kalau yang kita tengok sekarang ni yang banyak dia boleh menyebabkan bahaya tu kalau yang 80 tahun ke atas. Dan yang ada penyakit-penyakit lain lah, penyakit-penyakit kronik. Okey. So macam mana cara apa gejala-gejala yang ada bila kita mendapat jangkitan ini? Na'udzubillah, harapnya tak akan siapa yang kena. Okey. Demam, batuk, sukar bernafas. Okey. Dan eventually dia boleh mendapat radang di dia punya sel paru-paru, pneumonia, dan juga boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Okey? So ini yang paling penting. Macam mana cara kita nak elakkan daripada, kalau kita belum kena, macam mana kita nak elakkan daripada kita dapat. Dan kalaulah ada yang terkena, sebab ada juga kadang-kadang ahli keluarga kita yang terpaksa di kuarantin lah disebabkan oleh jangkitan ni, kita minta advice kepada dia jangan cuba avoid untuk social contact lah. Macam bersalam pun dah tak digalakkan kan. Tadi kan saya datang tadi semua macam Assalamualaikum kan. So kita buat cara macam ni. Okey. Dan peluk-peluk, hugging semua tu, especially kalau cuti sekolah kan. Semua tahu kalau cuti sekolah banyak kahwin kan. Banyak majlis kahwin. So itulah ada dalam Kementerian Kesihatan Malaysia pun memang ada Telegram, ada WhatsApp, ada kami punya Facebook dan juga Instagram. Boleh follow untuk mendapatkan latest update on this disease. Okey. So dia boleh berjangkit melalui titisan pernafasan lah. Okey. So kalau katalah kita tak sihat, kena pakai mask supaya kita boleh prevent daripada jangkit kepada orang sekeliling kita. Okey. Dan kalau boleh, ada sebelum ni dia kata 1 meter kan. Maksudnya kalau orang tu batuk, kita jangan dekat dengan dia 1 meter. Tapi sekarang dia orang kata cuba kalau boleh less than 2 meters. Okey. Dan itu yang paling yang paling penting lagi, dia boleh berjangkit melalui tempat-tempat pembukaan. Saya pun tak payah letaklah tangan saya kan, tak perlu. Pembukaan dekat sini, dekat meja semua tu kan. So that's why kita kena cuba elakkan daripada banyak sentuh-sentuh tempat yang tak sepatutnya, dan jangan sentuh muka. Kan? Saya takut nanti saya kata jangan sentuh muka, saya pun tak sentuh muka saya kan. Kan ada banyak yang viral kan video. Dia kata jangan sentuh muka, lepas tu dia kan dia ambil jari dia tu kan nak belik dia punya page tu. Okey. Dan apakah rawatan khusus? Ramai yang tanya, doktor, ada ke vaksin ke ubat spesifik antiviral ke kita boleh buat untuk kita boleh bagilah untuk penyakit ni. Buat masa ni tak ada rawatan khusus. Dia lebih kepada supportive treatment, maksudnya berdasarkan gejala yang ada. Okey. Tapi ada dia guna yang antiviral treatment, antiviral drugs yang lain yang mana sama dengan family sebelum ni lah. Okey. So bagi kita semua adalah individu yang tidak mempunyai gejala, betul tak? Kan? Okey, kita tidak mempunyai gejala. So kena kerap basuh tangan. So tadi ada video cara-cara membasuh tangan yang betul, kan? So memang kena, yang the best memang kita basuh tangan, kan? Okey, tapi katalah tempat kerja kita tu susah untuk kita dapat akses untuk basuh tangan. So what we can do?
guna hand sanitizer. So hand sanitizer tu guna ikut langkah yang sama tadi kan. Tadi dah tengok video kan. Kalau tak ingat nanti kita boleh tengok balik nanti bila dah bawa ke PTJ masing-masing untuk disebarkan lah. Okey, kena make sure semua bersih Okey. Dan jarak tadilah. Okey, 1 hingga 2 meter daripada. Itulah kadang-kadang kita dah jaga orang lain yang batuk kat atas muka kita kan. Pun ada juga masa tu. So sekarang ni kalau macam tu kita rasa macam nak marah kan. Tapi kena sabar jugalah dulu kan. So kalau saya bila berlaku macam tu, saya ambil mask bagi kat dia. Cakap dengan elok-elok. Sebab macam rokok jugalah, kalau ditegur nanti marah kan. So kita bagi kat dia, share. Okey. So bagi individu yang ada gejala pernafasan, so kita make sure sama juga, kita basuh tangan dengan kerap, dengan sabun atau sanitizer. Lepas tu kalau batuk atau bersin, kita kena straighten balik yang etika batuk. So kalau batuk kita cuba daripada jangan batuk dekat macam open macam tu kan. So kita tunduk. Kalau kata ni guna elbow kan. Guna elbow. Okey. Dah sebab tak boleh nak tutup macam ni, tak boleh dah buat kerja ni kan. Ni nak pegang termometer ni kan. Nak check orang, lepas tu rasa dah tak tahan nak bersin. So kita tunduk bawah macam tu. Okey. Asal jangan dia bagi direct kepada orang sekeliling kita lah. Okey. Kalau tak sihat memang kita pakai mask. So kalau sihat jangan pakai pula. Sebab kenapa kita tak galakkan pakai mask kalau kita sihat? Sebab mask yang kita ada sekarang ni adalah surgical mask. So sebenarnya apa tujuan surgical mask tu? Sebenarnya surgeon pakai bedah sebelum dia buat operation, dia pakai sebab dia nak mengelakkan daripada apa-apa, kalau dia ada jangkitan ke apa-apa, spread kepada patient yang dia buat pembedahan. So sebenarnya dia lebih kepada untuk mengelakkan kita daripada menjangkiti orang lain. Kenapa tak bagus pakai mask kalau kita sihat? Sebab dia akan bagi false feeling yang sebenarnya benda tu protektif kepada kita, protect kita daripada sakit. Sebenarnya dia tak protect. So kalau sebenarnya yang memang untuk protect adalah N95. Tapi adakah tuan-tuan dan perempuan pernah ada pengalaman pakai N95? Pernah tak? Selain daripada Dr. Fazlinda, Dr. Faizal, Dr. Zaitun, Dr. Bariah, ada yang pernah pakai tak? Sebab hari tu dulu kan macam masa yang haze teruk tu kan. Kan ramai pakai N95 kan. N95 sebab dia nak mengelakkan, dia akan ada macam berapa size dia tu, dia akan menghalang daripada masuk ke dalam saluran pernafasan kita. So N95 tu kalau kita boleh pakai 2 jam pun saya salute lah. Sebab memang rasa macam tak boleh nak bernafas. Ni macam ni. Inilah N95. Okey? Macam ni. So kalau yang ini adalah surgical mask. Lepas tu kalau nak pakai mask pun kena cara yang betul kan? Ada yang pakai patuk kat bawah, dia pakai kat atas. Kalau macam ni, yang mana besi dia kat atas Okey. So sekarang ni mask yang saya nak tekankan yang paling penting adalah our personal hygiene tu. Basuh tangan, kurangkan daripada sentuh muka, tak payah pegang-pegang, peluk-peluk semua tu. Kalau pergi wedding pun, macam ada tengok video yang viral tu tak? Majlis kahwin di zaman COVID. Salam, pasal ada orang ikut belakang bawa hand sanitizer kan? Kan? Tapi harapnya tak payah salam lah kan? Dan cuba, macam sekarang ni kita cuba untuk avoid unnecessary gathering or travelling. Tapi macam kami di Kementerian Kesihatan Malaysia pun, kita semua freeze tapi tak limat berkenaan COVID, kita masih on kan? Sebab kami memang kena buat koordinasi jugalah. Okey? Okey setakat ni? Kalau suara saya kuat sangat ke apa, tolong maklumkanlah, takut nanti dapat masalah pendengaran pula. Kan? Okey. Dan mengembara ke negara berwabak. So kalau ikut sekarang ni phase kita, sebab dalam wabak ni dia ada containment phase, lepas tu dia ada mitigation phase. So apa beza dua phase ni?
containment maksudnya kita boleh masih cuba untuk mengawal daripada dia berlaku secara berleluasa dalam komuniti kita, dan tiada sporadic case. Maksudnya orang tu tak pernah pergi China, tak pernah pergi Itali, tak pernah pergi Iran, tapi dia punya keluarga dan kawan-kawannya pun tak ada yang pernah pergi, tapi tiba-tiba dia dapat. So macam mana kita tahu dah ada ke tak kes macam tu? Bila kita tengok data daripada kita panggil sebagai sentinel klinik dan juga makmal yang buat ujian. Maksudnya dia ambil, kalau orang datang macam siapa-siapa yang sesama batuk kan, tak ada kaitan dengan orang-orang yang pernah terkena COVID, so kita ambil, kita hantar untuk makmal. So setakat ni semua negatif. Semalam dia kata suspek ada 1, tapi bila tengok balik semua rupanya dia ada link dengan kes yang pergi ke tabligh hari tu. Okey. So yang sekarang ni yang jadi the latest development tu yang perhimpunan tabligh tu lah kan. So siapa-siapa kat sini pun kalau dia kenal sesiapa yang pergi ke perhimpunan tabligh di Seri Petaling, Masjid Seri Petaling pada March pada hari tu, diminta untuk ke tempat ke pejabat kesihatan terdekat, klinik kesihatan terdekat lah untuk kita assess Okey. Ramai 10,000 kan. 10,000 yang yang masuk. So okey Kalau mitigation phase pula macam mana? Maksudnya bila dah ada kes yang terlalu banyak dan ada local something like sporadic case tadi tu lah. Okey. So sekarang ni kita secara macam dengan kata yang senangnya adalah kita anggapkan semua orang ni ada COVID. So kalau saya dengan Dr. Fazlinda kan, so saya anggapkan dia ni ada COVID. So kita tak akan buat apa yang kita buat bila kita tahu tu pesakit COVID. Maksudnya kita akan peluk dan kita akan berjaga-jagalah kan. So macam tu lah. Tapi jangan panik. Bukanlah kata nak suruh panik semua. Bila panik yang berpatutan tak apa. Jangan macam yang berlaku di negara-negara lain lah kan, sampai beli toilet paper sampai habis. Kan? Okey. So kalau setakat ni memang semua UiTM, kalau kami sebagai anggota Kementerian Kesihatan Malaysia, kita memang di ban kan, travel ban for all countries. So I'm not sure about UiTM lah. So kami semua memang tak boleh travel mana-mana lah. Kalau kepada public, yang 5 negara tu lah, China, Jepun, Iran, Italy, South Korea. Okay. So kalau kata bila kita dah balik, macam semalam lah ada orang mesej saya pukul 8 malam. Dia kata dia baru balik daripada negara ni lah, termasuk dalam list yang ban. Lepas tu dia tanya, apa yang saya patut buat doktor? Kalau tuan-tuan dan puan cakap macam mana? Nak bagi ceramah dulu ke, nak sekolahkan dulu ke macam mana? Dah tak ada guna lah kan. So saya kata tak apa, you make sure you reduce your social contact. Kalau boleh self quarantine. Kalau ada batuk ke, sesama ke, demam, please go to the nearest health facilities untuk check. Dan dia punya prosedur untuk ambil sampel pun, bila kita daripada containment phase ke mitigation phase, dia dah berbeza. Macam sebelum ni dia akan ada ambil hari pertama, lepas tu ambil hari ketiga. Tapi bila dia dah ada changes in the phase tu, kita akan ambil pada hari yang ke 13. So kalau dia dah clear, dia clear lah, quarantine dia habis. Okey. Okey. Dan tanggungjawab kita juga sebagai Malaysian, kita cuba untuk control the situation, dan kita cuba untuk bagi information yang betul kan. Viralkan yang mana yang betul. Okey. So macam saya maklumkan tadi, memang Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada dia punya Telegram untuk dapatkan updated info. Dan sekarang saya dimaklumkan pagi tadi pun Majlis Keselamatan Negara pun dah ada set dia punya Telegram. So yang tu dia akan cakap lah macam perhimpunan yang berkaitan dengan agama
dekat church ke, sembahyang Jumaat, semua tu nanti diorang akan maklumkan dekat situ. Saya akan share dengan Dr. Zaitun dan juga Dr. Fazlinda lah. Nanti boleh sampaikan kepada ketua PTJ masing-masing lah. Okey. So kalau boleh sekarang, kalau pergi membeli belah pun kita kita pergi bila perlu. So tempat-tempat yang ramai tu kita cuba elakkan. Macam saya cakap tadi, kita anggapkan semua orang carrier pada COVID. Jangan anggap semua tu gaban ke apa pula. Okey. So cuba avoid pegang escalator ke, dinding-dinding semua tu. Okey. Dan nasihat kepada majikan. So kalau, sebab ada banyak juga macam kami pun ada staff-staff yang pergi ke tempat-tempat yang berisiko kan. So bila balik tu kami punya tata cara pengurusan anggota yang balik dari tempat-tempat yang berisiko. So ada dia punya flow. So kalau yang memang tempat yang diisytiharkan yang 5 negara ni, memang dia kena self quarantine selama 14 hari. Okey. Dan nasihatkan, sebab kalau majikan bagi nasihat ni diorang dengar sikit kan. Kalau kawan-kawan bagi dia tak berapa dengar sangat. So ni antaranya lah. Kalau ada gejala, kena pergi ke hospital. Sebab sekarang ni ramai orang yang takut. Betul tak Dr. Faizal? Dengar hospital Sungai Buloh kan, takut nak pergi. Tak mau dah pergi hospital Sungai Buloh kan. Tapi kalau memang kita betul-betul sakit, kita ada darah tinggi ke, kencing manis, darah dah 200 over 100 kan, yang bawah tu 100, dah tinggi kan. So memang kena pergi ke hospital. Okey. So bila perlu kena pergi. Jangan duduk je kat rumah tak nak pergi sebab takut dapat COVID kan. Takut nanti dapat stroke pula, naudzubillah. Okey. Dan nasihatkan pekerja untuk mengamalkan cara pencegahan. Jangan nanti kata, kalau you tak datang, kita buang kerja. So dia kalau cakap buang kerja, dia dah tak fikir dah sama ada dia akan menjangkitkan orang lain ke apa kan. Dia akan datang juga. So nanti semualah dalam ni tempat kerja tu akan terdedah. Okey. Dan kita ada juga kepada taksi e-hailing, dia orang pun ada cakap, dia kata macam Grab pun orang dah tak nak naik kan. So kalau katalah dia naik pun dia kena amalkan sama juga. Frequent hand wash, lepas tu kalau batuk pakai mask, semua tu memang still applicable. Okey. Dan ini adalah tindakan macam saya cakap tadilah kan. Saya kata ada orang buat saringan dekat KLIA, ada yang buat pemantauan kontak kat rumah. Lepas tu ada sesetengah pesakit dan juga yang dalam home surveillance. Maksudnya dia belum ada simptom dan dia ambil test, belum tahu lagi dia punya result, kita suruh dia duduk kat dalam rumah, home quarantine. So kadang-kadang memang dia akan jadi rasa takut, semua tu akan ada sign of depression semualah. So nanti tu pun kita akan bagi sokongan mental lah. So sekarang ni dah zaman yang canggih kan. So kita ada WhatsApp, kita ada WeChat. So kita try untuk kurangkan direct exposure, tapi kita boleh hubungi melalui telefon, boleh WhatsApp. So ada banyak infografik dan kita even ada saringan DAS secara online. Kalau kat Selangor kami develop saringan DAS secara online. Maksudnya dia isi, kalau dia punya scoring tu teruk, sederhana teruk, sangat teruk tu, kita akan refer untuk psychological first aid. Okey. So ini apa yang saya cakap tadilah. Yang saringan pintu masuk ni pun ada banyak-banyak jenis juga. So dia ada dia punya thermal untuk check thermal. Okey. So kalau dalam masa self quarantine tu ada gejala-gejala ni, dinasihatkan untuk datang. So setakat ni masih mereka akan kontak petugas-petugas kesihatan, kontak setiap hari. Okey. Dan yang saya tengok jugalah ada beberapa inisiatif daripada
komuniti di tempat-tempat yang terbabit. Contoh daripada satu kawasan perumahan ni, bila ada anggota masyarakat dia kena COVID, kena home surveillance, sebab kalau positif memang semua dekat hospital, kan? Yang mana yang kena home surveillance, apa dia orang buat? Dia orang akan buat macam turn. Belikan beras ke makanan ke apa, dia akan hantar ke rumah tersebut. Tapi bukannya dia hantar, dia bagi salam semua dengan orang tu, tak. So dia akan letakkan dekat tempat depan tu. So dia akan pergi jauh sikit, dia akan tengok, orang tu ambil, baru dia pergi. Itu adalah antara inisiatif-inisiatif yang menyebabkan kita punya masyarakat ni dah jadi macam makin concern lah, kan. Orang kata apa? Cakna masyarakat. So sekarang ni kita tengok macam dia dah kembali balik kepada apa semua-semua yang kita punya apa nilai-nilai murni dalam masyarakat. Okey. Dan ini gambar rajah ni sebenarnya menunjukkan bilangan pengimbas haba. So kadang-kadang masyarakat ni dia akan tanya macam-macam. So dia tanya cukup ke pengimbas haba yang KKM ada, kan? So semua tempat memang semuanya ada. Okey. So kalau berdasarkan polisi pula, kalau dulu kita ada sesetengah traveller daripada beberapa negara yang kita tak bagi dia masuk KLIA. Tapi kalau Sabah Sarawak, betulkan kalau saya silap, initially memang dia tutup semua. Dia kata tak boleh. Cuma yang tabligh ni sebab dia pada Malaysia, kan. So ada yang daripada Tawau semua. So sebab tu nanti kita akan tengok dia akan banyak melibatkan Malaysian lah. Okey. So ada 79 pengimbas haba di seluruh negara, Okey. Dan ini adalah senarai semua hospital yang mengendalikan kes coronavirus. So kalau dekat Selangor ni, klinik-klinik pun ada yang mengendalikan juga untuk saringan ni. Okey. So ini adalah menunjukkan apa pengurusan kes positif COVID-19 lah. So memang pada setakat ni memang dia orang semua tu berada di hospital, Okey. Dan ini apa yang saya maklumkan tadilah, pemantauan bagi anggota-anggota yang terlibat dengan masyarakat yang menjalani home surveillance lah. Okey. So akan ada kontak melalui telefon, semua tu lah. Okey. So setakat ni tiada kes kematian dilaporkan di Malaysia. So sekarang ni yang updated semalam sebanyak 32 orang telah pun discharge well, Okey. Dan ini juga satu daripada sebab ada sebenarnya yang antara public ni dia ambil gambar anggota yang tengah buat macam dekat sekolah, kan. Hari tu kan ada yang kata ada positif kes dekat sekolah. So kesihatan akan pergi sana dan akan advise untuk cuci tempat semua tu lah. So banyak yang ambil gambar, lepas tu dia viral. So nanti kita nak memerangi COVID lagi, lepas tu memerangi berita viral yang tak betul pula, kan. Macam tengok kita punya DG berapa kali kena come up with statement, kan. Banyak kena buat we call it damage control lah, kan. Okey. Ni macam yang kita cakap tadi lah. So kalau jumpa siapa-siapa, saya hari tu birthday party makcik husband pun dia orang nak salam macam ni, kan. Dia orang cakap overnya lah, tapi tak boleh lah saya, sebab saya menganggapkan saya mungkin high risk sikit lah berbanding orang-orang lain, kan. Sebab saya kerja dekat Kementerian Kesihatan Malaysia, kan. Mana kita pergi ke Sungai Buloh, kita deal dengan ni semua. So itulah harapnya masyarakat pun faham. Jangan ambil hati. Bukan kita tak nak salam, kan. Kita tak nak bagi souvenirs yang tidak diingini. Okey. So saya rasa tak ada tambahan. Masih yang ni, kan, Dr. Faizal? These 5 countries lah, travel ban. Cuma untuk anggota KKM, kami bernasib baik lah, sebab semua travel ban. Tak boleh pergi ke mana-mana, kan. Kalau dekat Selangor memang cuti pun dibekukan lah. Okey. So saya harapkan boleh
ingat mengingati sahabat-sahabat dan ahli keluarga semua masa cuti sekolah ni kan. So hopefully kita tak akan sebarkan the infection lagi lah. Okey, lepas tu ada juga etika semasa berhimpun. Sebab memang banyak ada yang tanya. Sekarang kalau tengok kat infografik tu, etika menghadiri majlis kahwin pun ada. So infografik tu ada untuk etika jika menghadiri majlis perkahwinan, etika tuan rumah, etika orang yang datang. So datang, tak payah duduk lama-lama sangat makan terus balik. Jangan, dia orang kata jangan buka kedai kopi pula daripada pukul 10 pagi sampai tutup dewan dekat situ. Itulah contoh dia orang bagi. Okey. So yang semasa berhimpun ni pun sama, ada dia punya tata cara dia. Okey. Dan biasanya kalau yang travelers yang datang balik ke negara ni, dia akan bagi kad saringan kesihatan. So apa yang tertulis kat sini, kalau ada gejala tolong ke health facility yang berdekatan. Okey. Dan ni adalah untuk mental health alert card lah, untuk tengok takut dia ada depression, anxiety, stress semua. Okey. So sebenarnya ni adalah banyak melibatkan macam how to educate kita punya masyarakat lah. Dia lebih kurang sama, elakkan perkongsian semua-semua tu lah. Okey, seperti apa yang kita dah discuss tadi. Dan dekat sini pun ada, dia ada QR code, ada banyak link Telegram semua pun ada. So nanti saya akan share dengan Dr. Fazlinda lah. Ke Dr. Fazlinda dah ada dah? Yang Telegram CPRC, Telegram MKN, semua tu ada. Nanti boleh boleh sebarkan lah kepada semua. Okey, dan ini adalah hotline untuk CPRC kebangsaan, dan kita juga ada CPRC peringkat negeri Selangor.